satu jenis hantu yang bernama Begu Ganjang, guys. Begu Ganjang tu dia adalah nama daripada Indonesia tau. Tapi kalau kita dekat Malaysia ni, benda tu lebih dikenali sebagai hantu galah, guys. Sebabnya ciri-ciri susuk tubuh makhluk tu, antara kedua-dua makhluk ni, dia sama dengan apa yang telah diceritakan oleh orang-orang tua kita, guys. Begu Ganjang ni rupa bentuk dia sangat tinggi, sama dengan hantu galah. Kalau dekat Malaysia, orang-orang kita percaya yang kalau kita nampak hantu galah, kita tak boleh pandang dekat dia tau. Kita jangan pandang dekat dia. Contoh, kita dah pandang tapi kita terus alihkan mata kita ke tempat lain. Sebab bila kita continuously pandang dia, benda tu akan jadi makin tinggi, guys. Tapi kalau dekat Indonesia, Begu Ganjang ni adalah salah satu hantu yang boleh disuruh oleh tuan dia, guys. Dia sama juga. Kalau dekat Indonesia pun, kalau kita pandang, dia akan jadi makin tinggi. Tapi dia ada advance sikit dekat situ. Benda tu boleh disuruh. Bunyi dia tu lebih kurang macam saka tau. Apa je yang tuan dia boleh suruh? Okey, dia ada macam-macam benda yang Begu Ganjang ni boleh buat, guys. Yang pertama, tuan dia boleh suruh Begu Ganjang ni untuk mencari kekayaan, guys. Bunyi dia tu kan lebih kurang macam toyol tau. Lebih spesifik kan, istilah Begu Ganjang tu dia hanya digunakan oleh orang-orang dekat Sumatera Utara tau. Tapi tak pasti daerah yang lain. Begu Ganjang ni orang selalu nampak dekat kawasan yang banyak pokok-pokok tinggi, guys. Terutama sekali dekat pokok bambu ataupun dekat pokok beringin, guys. Ataupun dekat kawasan-kawasan pertanian. Sebabnya, guys, orang dulu-dulu kan dia macam aktif dengan aktiviti pertanian kan, and orang tak nak lah hasil tanaman dorang tu dicuri ataupun dirosakkan oleh orang yang berhasad dengki ni. Jadi disebabkan benda tu, dorang ni dia pelihara ataupun dorang bela Begu Ganjang untuk menjaga tanaman dorang ni. Benda ni bukannya satu cerita yang dibuat-buat, guys. Ianya dikuatkan lagi dengan adanya kubur dekat tengah-tengah kawasan pertanian dorang tu. Kubur tu hanya satu kubur sahaja, tak ada kubur lain. Dikatakan kubur tersebut adalah milik owner kebun yang sebelum ni, ataupun nenek moyang yang menguruskan kebun tu, and then dia meninggal, and then dia punya jasad dia ditanamkan dekat kebun tu. So, kenapa kubur tu kena ada dekat tengah-tengah kebun? Diorang ni anggap kubur tersebut sebagai penjaga kebun. In case kalau ada orang-orang yang niat tak baik datang ke kebun tu, diorang ni akan diganggu ataupun mereka akan mendapat malapetaka dalam hidup diorang. Ada satu kisah daripada seorang lelaki yang bernama Kurniawan. Dia berasal daripada Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia bagi tahu yang jiran dia pernah petik buah limau dekat kebun orang, and then lepas dia petik, dia pun makanlah buah limau tu. Sampai je dekat rumah, orang tu mengalami sakit perut yang melampau tau. Tapi yang peliknya, guys, bila dia dibawa ke hospital, doktor mengesahkan yang dia tidak mengalami sebarang penyakit. And then keluarga dia pun pelik lah, kenapalah dengan kau ni sakit perut tapi doktor tak dapat detect pula. And then orang tu pun ceritalah dengan keluarga dia sendiri yang dia pergi petik buah limau dekat kebun orang, and dia pergi makan buah tu. So keluarga dia ni macam dahsyat something lah kan, sebab dia pergi makan hasil tanaman orang. Mesti ada yang tak kena ni. So orang tu pun dibawa ke pusat rawatan tradisional, and then orang pusat tradisional tu pun suruh dia pergi jumpa dengan tuan kebun and minta maaf dengan tuan kebun tu. Bila dia dah jumpa dengan tuan kebun tu and dia pun minta maaf, orang kebun tu pun dah maafkan dia dah, and then dia kena minta maaf dengan Begu Ganjang pula. And bermulalah satu ritual untuk minta maaf dengan Begu Ganjang. Tapi ritual tu tak berhasil sebab Begu Ganjang tak nak maafkan dia, guys. And finally orang tu menderita sampailah ke nafas dia yang terakhir. Disebabkan sakit perut tu, sakit and then menjadi critical, and then dia pun meninggal dunia. So guys, kalau korang nak percaya ataupun tidak, terpulang kepada korang semua. Itulah yang diceritakan oleh Mas Kurniawan. Okey, Begu Ganjang juga dikatakan salah satu makhluk yang boleh digunakan untuk santau orang and boleh terus menyebabkan kematian, guys. Tadi kita cerita dia jaga kebun kan, tapi kali ni dia juga digunakan untuk santau orang, guys. Disebabkan benda tu, sesiapa yang disyaki bela Begu Ganjang, diorang akan dibakar hidup-hidup. Kalau tak dapat bakar, diorang akan dihalau daripada kawasan situ, and rumah diorang semua kena bakar. Rumah diorang semua kena hancurkan. Ada satu kejadian pada tahun 2010, guys. Kejadian ni berlaku dekat Dusun Buntu Raja, Desa Sitanggo, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara. Kejadian ni melibatkan seorang warga emas berumur 65 tahun yang bernama Gibson Simaremare. Dia dituduh membela Begu Ganjang oleh orang kampung dia, dan kemudiannya orang ramai pergi serbu rumah dia, guys. Masuk orang kampung buat serbuan dekat rumah dia tu. Dekat rumah dia tu ada isteri dia, ada anak dia, ada menantu dia, guys. Isteri dia bernama Riyama Raja Gugu, umur 65 tahun. Anak dia Lauren Simaremare, 35 tahun. Diorang satu keluarga kena pukul dulu, and finally diorang semua dibakar hidup-hidup. Manakala isteri kepada Lauren yang bernama Tior Nainggolan, dia kritikal ditikam oleh penduduk kampung. Selepas tu 55 orang penduduk dekat situ kena tangkap atas kesalahan membunuh, guys. Okey, guys, sebenarnya kejadian bakar hidup-hidup disebabkan Begu Ganjang memang dah lama ada dekat Sumatera Utara.
Utara tau. And benda ni sampaikan ada seorang penulis buku yang bernama Hotman Lumban Gaul menulis sebuah buku yang bertajuk Samurai dan Orang Gila. Dalam buku tu dia mengisahkan tentang seorang budak kecil yang terpaksa mengharungi kehidupan seorang diri selepas mak bapak dia dituduh sebagai Sigumowang. Sigumowang tu adalah pembela Begu Ganjang guys. Rupa-rupanya penulis buku tu adalah budak kecil yang diceritakan dekat dalam buku tu. Ialah seorang budak yang mak bapak dia kena pakar hidup-hidup guys.